Salam sejahtera, selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Nur Syazwani dalam Awani Pagi. Dan dalam Awani Pagi pada jam ini kita nak memberikan tumpuan khusus kepada sesi Dewan Rakyat Penggal ke-5 Parlimen ke-14 yang akan bermula pada hari ini pada pukul 10 pagi nanti. Dan difahamkan sebanyak 13 rang undang-undang RUU dijadual dibentangkan untuk bacaan kali kedua pada mesyuarat kedua ini. Dan namun tumpuan pastinya terarah kepada RUU Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti, Syazwani. Ya, dan untuk memberi analisis awal menjelang pembentangannya nanti, kita bersama dengan penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Selamat pagi, Prof. Apa khabar? Baik, selamat pagi Wani dan juga Fizi. Ya, Prof, melihat kepada perkara ini, pembentangannya bagi sesi kali ini, Prof, bagaimana Prof boleh memberi analisa awal berkenaan pembentangan RUU Akta Anti Lupa Parti dan mungkin ada beberapa RUU berkaitan lagi? Ya, kalau kita perhatikan RUU larangan untuk keluar parti ini merupakan satu yang telah dibincangkan lebih awal pada bulan Mac dan kemudiannya dirasakan perlu dikemaskinikan, perlu ada memberikan takrifan yang jelas kepada apakah yang dimaksudkan dengan lompat parti, dan akhirnya saya percaya selepas pembentukan satu jawatankuasa di antara kesemua parti politik di dalam parlimen, ia telah membolehkan wujudnya persetujuan konsensus dalam kalangan mereka untuk dibentangkan dan juga untuk diwartakan pada penghujung sidang kali ini. Saya percaya ini merupakan satu rang undang-undang yang penting untuk membolehkan kita meneliti, menghalusi perjalanan politik siasah negara kita. Ini juga penting untuk kita lihat ke arah manakah selepas ini untuk membolehkan mandat rakyat itu dipertahankan, bukan lagi mandat sekadar kepada mandat wakil rakyat. RUU anti lompat parti ini juga penting untuk kita perjelaskan kepada umum, bukan saja dalam kalangan ahli parlimen bahawa inilah bentuk acuan yang telah dipersetujui, tetapi bagaimanakah ia sampai kepada penyokong, kepada orang awam, pengundi, bahawa RUU lompat parti ini penting dalam perjalanan kita ke arah masa depan politik yang jauh lebih baik. Dan dalam konteks ini kita juga harus melihat bahawa ini bukannya satu-satunya negara yang akan mengamalkan RUU anti lompat parti. 41 daripada 193 negara sudah pun mewartakan rang undang-undang ini, dan saya percaya kita sedang bergerak ke satu masa depan yang jauh lebih baik. Ini juga mengambil kira pindaan beberapa perkara termasuk pindaan perkara 10, perkara 48, 49, 160 dan juga jadual 8 dalam perlembagaan. Jadi kedua-dua itu penting, bermakna persetujuan 2/3 diperlukan untuk membolehkan pindaan perlembagaan ini dilakukan, dan saya percaya daripada libat urus yang telah dilakukan oleh jawatankuasa yang telah ditubuhkan untuk meneliti RUU anti lompat parti ini dan juga libat urus yang bakal diadakan di parlimen dalam kalangan ahli parlimen kerajaan dan juga ahli parlimen pembangkang, ini akan membolehkan satu sejarah dibina terpahat dalam sidang kali ini. Ya, Prof. Kalau kita lihat dalam isu lompat parti ini, mungkin ia berpunca apabila lanskap politik negara mengalami perubahan besar pada 2018. Kerajaan BN tumbang dan kerajaan PH dapat mengambil alih, dan seterusnya 2020 ada langkah Sheraton, banyak ahli yang bertukar parti dan sebagainya, melompat dan sebagainya. Kalau di Sabah itu memang setiap masa lah ada saja lompat dan sebagainya. Cumanya ia juga secara tidak langsung mencerminkan tingkah laku wali politik itu. Bagaimana sebenarnya dengan RUU ini ia bakal mengubah lanskap politik dalam negara kita, Prof? Ya, adalah diharapkan RUU lompat parti ini bukan sekadar melihat kepada undang-undang, tapi juga gelagat tingkah laku perlakuan yang harus memberikan suluhan kepada persoalan etika, moral, politik berhemah, dan bagaimanakah harapan ekspektasi para pengundi rakyat yang mau melihat wakil rakyat itu mempertahankan perkhidmatan yang jauh lebih baik, berwibawa dan juga ketokohan yang tidak menjejaskan reputasi dan kredibiliti mereka sewaktu berada di dalam Dewan Rakyat. Jadi sudah pasti kita tidak mahu sekadar melihat satu undang-undang diwartakan, tetapi waktu yang sama
tingkah laku perlakuan wakil rakyat juga diperhatikan. Dan kita berharap ia tidak lagi menjadi bahan lawak dalam kalangan orang yang memerhatikan di luar, supaya ketokohan sosok yang telah pun diberikan mandat ini akan mampu memegang amanah mereka, akan mampu untuk berdebat, akan mampu untuk berbincang, memerihalkan beberapa perkara yang berkaitan dengan akta perundangan negara ini dan juga masa depan rakyat dalam soal keperluan, kemahuan dan pemacaan minda mereka itu penting. Bagi saya, dalam soal ini dari segi kandungan, dari segi komunikasi, dari segi komprehensif, itu penting bila wakil rakyat membawa diri mereka ke Dewan Rakyat. Kita juga tidak mahu lagi melihat ia menjadi ruang untuk bertelagah tentang fahaman, kepercayaan, ideologi politik, tetapi dalam keadaan tertentu bagaimana pemimpin ini boleh mengenepikan kepentingan politik semata-mata untuk bergerak ke hadapan dalam pembentukan sebuah negara bangsa yang ampuh. Kita mahu melahirkan ahli parlimen bermentaliti kelas pertama di sebuah negara kelas pertama. Maksudnya ahli pertama kelas satu ini adalah mereka yang ada kebolehan, ada ilmu, kemahiran tetapi diselaputi dengan nilai karakter mulia yang memberikan cerminan kepada kepribadian, karakter, kelakuan, tingkah laku mereka apabila menghuni sebuah negara seperti ini, negara kelas pertama yang ada infrastruktur, kemudahan dan juga kemajuan seiring dengan negara maju. Bermakna kita mahukan ahli politik kelas 1 dan ini mungkin boleh bermula dalam sidang ini dengan mengenepikan apa saja perbezaan mereka, walaupun wujud perbezaan itu saya rasa lumrah dalam konteks politik tanah air, tetapi bagaimana dalam keadaan tertentu mereka boleh bersama, khususnya dalam mewartakan beberapa perundangan seperti RUU anti lompat parti, RUU seksual dan juga yang berkaitan dengan kesihatan dan keselamatan. Ya, Prof, seperti yang Prof katakan, kita mahukan wakil rakyat yang kelas pertama. Tetapi dengan perbuatan melompat parti ini, ia sedikit sebanyak membawa kepada ketidakstabilan dan juga boleh menggugat kepentingan persekutuan. Selain itu juga kita tahu tindakan melompat parti ini juga boleh menggugat ketenteraman awam apabila berlakunya perpecahan parti politik dan sebagainya lah. Jadi bagaimana kita nak menjamin supaya ahli parlimen itu committed dalam menyokong RUU Akta Anti Lompat Parti ini dan juga apa peranan bagi rakyat dan juga pengundi untuk memahami lebih lanjut berkenaan dengan RUU ini? Ya, bagi saya pengundi akan terus menjadi semak dan imbang kepada kedudukan dan juga pencapaian ahli atau wakil rakyat mereka. Bermakna dalam konteks ini apabila memainkan peranan semak dan imbang, tidak ada lagi ketaatan, kesetiaan, ketaksupan yang luar biasa tetapi melihat kepada ciri-ciri perwatakan seorang pemimpin yang mampu mengemudi dan juga mampu mempertahankan hak dan juga soal kebajikan serta masa depan mereka. Dalam soal ini, kita mahukan mandat itu diberikan kepada mereka yang dirasakan ada ketokohan, ada kewibawaan. Penghormatan itu harus diberikan seiring dengan pengiktirafan kepada kedudukan mereka. Waktu yang sama kita juga mengharapkan ahli ataupun wakil rakyat ini mampu untuk melihat bahawa dalam ikut kedudukan politik, sosial, ekonomi tanah air yang sentiasa berubah, yang sentiasa bersifat dinamik bukan statik, kita harus boleh menyesuaikan diri, adaptasi kepada perubahan-perubahan yang berlaku tanpa terlalu rigid bergantung kepada apa yang telah dipertahankan selama ini. Bermakna lompat parti ini bukan sesuatu yang baru, sejak 1978 lagi telah dipersoalkan dan kemudian dibawa ke Dewan Undangan Negeri Kelantan misalnya pada tahun 1992, tetapi disebabkan ianya menyanggahi kedudukan perlembagaan maka ia tidak diwartakan di peringkat negeri. Bermakna selepas ini apabila ia sudah diwartakan, bermakna masing-masing mempunyai tanggungjawab yang besar. Bukan saja dalam kalangan pemimpin tetapi juga pengundi harus mengambil iktibar, iltizam untuk membolehkan mereka turut memainkan peranan dalam mahu memahami maksud dan makna dan juga menggarap nilai-nilai yang tersirat di sebalik pewartaan RUU
anti lompat parti ini. Dalam soal ini, yang penting juga adalah tanggungjawab ini adalah tanggungjawab bersama. Ya. Bermakna wakil rakyat juga harus perjelaskan, kita juga harus mahu memahami, dan penjelasan itu biarlah mudah dalam konteks komunikasi dua hala perhubungan yang boleh memudahkan kita tidak lagi menyoal apa saja yang mengelirukan dalam konteks rang undang-undang ini. Ya, Prof. Kalau kita lihat juga susulan daripada apa yang telah pun berlaku sebelum ini, langkah Sheraton ketika 2018, PRU banyak yang telah menukar parti dan sebagainya. Adakah Prof melihat ia merupakan ataupun RU ini sangat pada ketika ini boleh disifatkan sebagai satu perkara yang ataupun satu keperluan yang mendesak pada ketika ini, dan juga bagaimana komitmen ahli parlimen dan juga kerajaan sendiri untuk memberikan kelulusan kepada RUU ini supaya kita tahu apabila RUU ini telah pun dikuatkuasakan ataupun diwartakan, kita tak mahu lagi lah ahli-ahli politik ini mungkin bertukar parti dan sebagainya, Prof. Ya, saya rasakan takrifan dan juga pendefinisian ke atas soal lompat parti ini sudah diperjelaskan, diperincikan sejak Mac apabila pada ketika sidang khas diadakan wujud beberapa persoalan, dan kekeliruan itu sudah pun cuba disulami dengan pemahaman yang lebih besar dengan pembentukan satu jawatan kuasa pilihan khas parlimen yang merangkumi kedua-duanya, baik daripada wakil kerajaan maupun pembangkang. Sebab itu saya rasakan bahawa tidak akan wujud masalah yang besar dalam mewartakannya. Tetapi waktu yang sama penjelasan harus diberikan. Walaupun selepas ini kita mungkin dapat memahami dengan lebih mudah, lompat parti itu bukan sekadar lompat dari satu parti kepada parti yang lain. Ia juga membabitkan soal calon bebas yang tidak boleh menyertai parti-parti yang lain, dan bagaimana akta lompat parti ini tidak melibatkan mereka yang disingkirkan dari parti. Tetapi waktu yang sama juga akan timbul persoalan bagaimana dengan kedudukan pada tahun 1990 apabila parti PBS tiba-tiba keluar beramai-ramai daripada gabungan besar Barisan Nasional ketika pilihan raya diadakan. Jadi apakah dengan kelompok besar yang keluar beramai-ramai ketika mahu diadakan pilihan raya, mereka juga akan terbabit dalam undang-undang yang sama. Jadi saya rasakan perincian-perincian ini akan diberikan, akan diperjelaskan kepada kedua-duanya, wakil rakyat dari parti kerajaan dan juga pembangkang ketika libat urus yang dijadualkan kalau tidak salah saya pada 25 dan juga 26 Julai ini. Bermakna selepas itu ia akan diwartakan dan akan membawa kepada persetujuan untuk pengenalan rang undang-undang ini pada penghujung Ogos ataupun pada awal September selepas ia juga dibentangkan di Dewan Negara. Bagi saya, yang penting di sini adalah walaupun ianya dikaitkan dengan langkah Sheraton, tetapi sejarahnya sudah bermula sejak 1970-an lagi kenapa akta itu diperlukan. Mungkin kini sudah tiba masanya untuk kita menghormati bagaimana pindaan itu juga membabitkan pindaan kebebasan pertubuhan organisasi yang ada dalam perlembagaan, dan itu juga akan dilakukan pindaan termasuk perkara 1048, perkara 49A, perkara 160, perkara jadual 8 dalam perlembagaan. Kesemua itu penting untuk kita melihat satu keterangkuman. Malahan untuk membolehkan pindaan ini dilakukan, ia memerlukan undi 2/3 kerana membabitkan pindaan perlembagaan. Dan saya percaya apabila penjelasan-penjelasan ini sudah diberikan kepada kesemua wakil rakyat, maka ia memudahkan proses penerimaan ataupun persetujuan ke atas rang undang-undang ini. Jika ada yang masih menolak, mungkin kelompok kecil, maka itu juga harus diperjelaskan supaya perkara ini tidak membesar selepas diwartakan. Kita tidak mahu wujud pertelingkahan, pertelagahan berdasarkan kepada fahaman politik yang berbeza-beza selepas pengenalan rang undang-undang ini. Ia perlu dileraikan supaya memberikan maksud dan makna supaya wakil rakyat dapat menggarap perincian pemerihalan kepada rang undang-undang ini agar ia juga memberikan satu keabsahan bukan saja kepada mereka tetapi legitimasi politik itu penting kepada pengundi dan juga kepada penyokong yang akan memahami bahawa sudah tiba masanya kita memerlukan akta seperti ini supaya tidak lagi wujud pertukaran kerajaan disebabkan oleh mereka yang lompat parti, mandat
rakyat berubah kepada mandat wakil rakyat. Maka dalam soal ini sekali lagi perlu saya tekankan, ia adalah soal etika, moral, soal bagaimana ia juga mungkin dapat mengurangkan rasuah, ia juga dapat mempertahankan nilai integriti politik yang lebih tinggi selepas ini. Okey, itu ulasan dari Prof. Dr. Siva Murugapandian berkenaan dengan tumpuan Parlimen melihat kepada RUU Anti Lompat Parti itu. Sedikit sebanyak Prof. Siva telah menjelaskan berkenaan dengan kepentingan RUU ini, tapi selepas ini kita nak bercakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan apa agaknya persiapan parti-parti politik menjelang PRU 15 nanti bersama dengan Prof. Siva juga, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Baik, betul kembali dalam Awal di Pagi. Dalam blog ini juga kita nak berbincangkan mengenai gerak kerja atau persiapan parti politik, menstruktur semula kepimpinan, begitu juga persiapan bagi pilihan raya umum ke-15. Apakah agaknya formula terbaik parti masing-masing untuk memenangi hati rakyat? Kita akan bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugapandian, penganalisis politik USM. Prof, melihat, pertama sekali lah kita nak melihat kepada Kongres Nasional Keadilan ke-16 yang berakhir semalam. Bagaimana Prof melihat, adakah sudah selesai sebenarnya konflik dalaman, terutama apabila ada suara-suara yang mendakwa pemilihan tidak telus dan sebagainya, melihat kepada Kongres malam, berakhirnya semalam? Ya, bagi saya Kongres PKR telah memberikan suluhan kepada soal bagaimana wujudnya kem yang berbeza, pasukan berbeza di dalam satu parti, dan itu biasa lumrah apabila berlaku pemilihan. Yang penting adalah sejauh manakah ia mampu untuk merapatkan barisan, mampu untuk mengukuhkan kedudukan dalam parti dan melihat bahawa persiapan pilihan raya ke-15 itu lebih penting daripada pilihan raya ke-14. Bermakna dalam soal ini sudah pasti kita tidak boleh mengharapkan satu keajaiban berlaku dengan luar biasa seolah-olah selepas satu hari ia boleh menjadi dengan mudah sebagai satu pasukan yang ampuh, yang mantap, yang telah kuat. Sudah pasti akan ada lagi persoalan bagaimana untuk membolehkan parti ini kembali kepada asas perjuangan asal mereka, tidak hanya melihat kepada kuasa, kedudukan dan pangkat, tetapi melihat masa depan parti yang jauh lebih baik, tidak lagi terikat dengan perkara-perkara yang memungkinkan parti ini tidak menunjukkan prestasi yang memberangsangkan jika dijadikan otak kaki kepada pilihan raya umum, pilihan raya kecil, pilihan raya negeri di Melaka dan juga Johor serta Sarawak. Bermakna soal apakah masih wujud isu dalaman, saya percaya ia akan terus wujud. Tidak ada parti yang tidak mempunyai masalah. Kalau kita lihat, ia bukan hanya berlaku dalam PKR, ia berlaku dalam UMNO, ia berlaku dalam DAP, ia berlaku dalam PAS. Tetapi sejauh manakah dengan segera dapat meminimalkan masalah dalaman dan juga melihat kepada soal bagaimana untuk mengeratkan hubungan dan juga supaya ia tidak sampai ke tahap akar umbi. Itu yang penting harus dilakukan oleh PKR sekarang supaya jika sekiranya di peringkat atasan telah menampakkan seolah-olah mereka melahirkan satu penyatuan, kerana dalam mana-mana pilihan raya yang penting adalah unifying factor ataupun faktor penyatuan. Barulah mereka boleh mengemudi, mereka boleh berhadapan dengan soal mengurus persepsi dalam kalangan pengundi. Jika dalam parti masih bergelut dengan soal siapakah yang harus menjadi nakoda, siapakah yang harus menjadi kapten, walaupun itu sudah diperjelaskan oleh Rafizi dan juga oleh oleh Datuk Syed Anwar dan juga yang lain, yang penting adalah pergerakan sebagai satu pasukan itu perlu dihalusi untuk berhadapan dengan pilihan raya akan datang. Pilihan raya akan datang merupakan satu ujian besar. Pilihan raya akan datang merupakan satu ruang besar untuk mencari peluang, dan bagaimanakah isu tentang kemah besar masih belum diselesaikan, masih belum diperjelaskan secara mendalam. Itu juga harus diselesaikan supaya tidak menimbulkan polemik ataupun dilema dalam kalangan pengundi. Ya, Prof ada bercakap tadi mengenai persiapan untuk kita berdepan dengan PRU ini. Prof juga menyebut mengenai faktor penyatuan itu sangat penting untuk kita berdepan dengan PRU, sama-sama kita ialah berjuang untuk kita memastikan seteru kita kalah dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita lihat Prof, bagi PKR mereka telah pun mengadakan pemilihan sebelum PRU 15 ini berlangsung. Tapi bagi UMNO sekarang ini masih lagi belum ada
kata putus daripada ROS untuk meluluskan dari segi keputusan terhadap permohonan pindaan perlembagaan UMNO, iaitu untuk mereka melakukan pemilihan selepas PRU. Jadi bagaimana agaknya Prof melihat, apakah kebarangkalian yang boleh berlaku sekiranya diluluskan, apa next move mereka UMNO? Sekiranya tidak diluluskan, apa agaknya yang boleh kita jangkakan, Prof? Ya, jika ROS meluluskan pindaan yang telah dipersetujui dalam Perhimpunan Agung UMNO khas beberapa bulan yang lepas, bermakna itu memudahkan persiapan parti UMNO bergerak ke arah untuk membolehkan jentera dan juga guna tenaga mereka dikerah agar pilihan raya umum itu tidak berhadapan dengan soal pemilihan parti. Tetapi jika sekiranya ROS membuat keputusan tidak berpihak kepada apa yang telah dimohon oleh UMNO, bermakna pemilihan parti harus dilakukan sebelum Disember tahun 2022. Jadi apabila pemilihan berlaku, sudah pasti kita akan melihat pertembungan 2-3 kem di dalam satu parti sebagaimana yang telah kita lihat di dalam pemilihan parti lain seperti pemilihan parti JP maupun parti PKR yang berakhir semalam. Bermakna soal yang penting di sini adalah keputusan ROS harus diteliti, harus dilihat dari sudut perundangan, harus dilihat dari sudut legit agar ROS juga akan dihormati dari sudut keputusan yang dibuat oleh mereka. Bagi saya, sudah pastilah di sini timbul isu apakah pemilihan parti atau pilihan raya umum perlu diawalkan. Dalam konteks ini kita lihat UMNO mahukan PRU diadakan lebih awal dari persiapan berhadapan dengan pemilihan parti, walaupun dalam parti itu sendiri ada yang mahukan pemilihan parti dilakukan lebih awal dari persiapan ke arah PRU ke-15. Jadi apabila wujud dua kem yang punya pandangan yang berbeza dalam satu parti, saya melihat ia boleh membawa kepada politik kepuakan, factionalism yang membesar jika ROS melengahkan keputusan mereka. Ya, Prof. Akhir sekali mungkin Prof boleh memberi kesimpulannya lah melihat kepada tumpuan Parlimen, kemudian persiapan menjelang pilihan raya umum ke-15 ini, bagaimana parti-parti politik perlu meraih kepercayaan ketika ini kalau dikatakan PRU nak diadakan akhir tahun ini sebelum penggal tamat. Jadi bagaimana agaknya rumusan awal yang boleh kita lakukan, Prof? Ya, bagi saya yang penting di sini adalah mana-mana parti sekalipun ataupun wakil rakyat harus melihat kepada kemahuan, keperluan dan membaca minda pemikiran rakyat mereka. Kita telah berhadapan dengan isu politik ini secara berterusan sejak berakhirnya PRU ke-14. Seolah-olah sejak 4 tahun yang lepas, kita berhadapan dengan isu politik yang membesar hingga membawa keadaan tidak menentu, tidak stabil, yang berpanjangan, seolah-olah tidak ada penghujungnya. Rakyat merasa mual, kecewa, marah dan juga duka cita kerana soal politik ini mendahului soal-soalan yang lain. Dalam konteks sekarang ini, soal kos sara hidup, soal ikat perut, soal kejatuhan mata wang ringgit, soal bagaimana mereka terpaksa berhadapan, bergelut dengan kehidupan harian mereka itu harus diberikan tumpuan berlebihan supaya ketika berhadapan dengan pilihan raya, mereka boleh memulihkan kepercayaan, keyakinan ke atas mereka dan memenangi dengan mandat yang lebih baik dan bukan bergantung kepada penjajaran semata-mata. Okey. Ya, baik. Terima kasih kepada Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik dari USM atas kupasan itu tadi. Ya, mungkin selepas ini kita nak pergi ke satu lagi laporan mengenai perusahaan yang menggunakan media sosial sebagai salah satu medium untuk mempromosikan perusahaannya itu. Baik, kuasa promosi melalui siaran langsung di media sosial menjadikan perniagaan durian kunyit dan buah-buahan bertahan ketika Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan. Kepetahan peniaga berbangsa Cina Arthur Yu Siong Tai berbahasa Melayu dialek Kelantan
berjaya menggamit hati ribuan penonton setiap kali bersiaran langsung. Kami akan tinggalkan Awal Pagi dengan laporan ini. Ini yang dilakukan pemilik perniagaan DC Supply yang menjual produk sejuk beku berupa buah-buahan dan sayur-sayuran. Arta akui platform media sosial banyak membantu melariskan jualan durian Raja Kunyit yang menjadi produk utama perniagaannya. Buat masa kini sebab since MCO kita start guna platform online ni, and then sampai sekarang ni memang ramai customer yang datang COD pun ada, yang datang untuk kenal tempat kita pun ada, and then melalui live platform pun ada. Perbandingan antara sebelum dan selepas MCO ni, sebelum adalah memang tinggilah bisnes sebab orang semua tak boleh nak keluar. Dan tapi sekarang ni kebanyakan orang dia rela datang ke kedai selepas tengok live kita lah. And then dia bila datang sini dia boleh pilih buah dia, kan. Dan kadang-kadang yang customer dah biasa dengan kita tu dia akan place order melalui live, and then kita akan hantar melalui post ataupun melalui COD. Jelasnya bukan sukar untuk berniaga Raja Buah ini kerana penghantaran boleh dilakukan dalam tempoh kurang 24 jam. Atau mendapatkan bekalan buah dari pembekal tempatan termasuk durian Raja Kunyit yang dibeli dari pokok durian kunyit Tanah Merah. Selain dapat membantu pemilik dusun menjual hasil tani mereka, kaedah penjualan secara dalam talian juga meyakinkan pelanggan yang menyaksikan buah durian Raja Kunyit dikopek dan diisi dalam bekas untuk penghantaran. Dusun-dusun kita ni kebanyakan berada di kawasan perkampungan macam Cekok ataupun Cetok ataupun Batu Jong, Kuala Krai, kawasan Kuala Krai. Kebanyakan ni memang berbilang bangsa lah. So kadang-kadang mereka ni musim MCO tak boleh nak keluar buah, sayur, dan dia minta kita untuk tolong. Dan sampai sekarang memang kita hubungan kita quite rapat lah, memang rapat lah sekarang lah. Jadi semua buah, semua sayur-sayuran dan permintaan yang mana tinggi kita akan bagi tahu. So dia orang akan tanam lah, and then kita akan jual lah. Durian Raja Kunyit dijual dengan harga RM35 bagi setiap kilogram. Selain durian kunyit, turut dijual durian D24, IOI dan durian kampung.